Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak semua? Okey, selamat petang pada semua anak-anak yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, baik anak-anak, tahniah dan terima kasih pada yang menonton, pada yang dah masuk di dalam kelas live YouTube bersama dengan Ustazah. Ustazah siapa? Ustazah Hairina binti Abu. InsyaAllah pada petang ini kita akan belajar, mari belajar Jawi bersama dengan saya, Ustazah Hairina binti Abu untuk tahun 4, 5 dan 6. Okey, sebelum tu Ustazah nak minta maaf pada anak-anak semua kerana Ustazah tak dapat nak buat kelas secara live di dalam YouTube, tapi Ustazah sediakan video Ustazah mengajar secara live. Dan anak-anak boleh, pada anak-anak yang telah masuk dan telah join dalam kelas ini, boleh tekan link kehadiran di ruangan chat dan isikan kehadiran anda pada hari ini. Terima kasih. Okey, sebelum tu, siapa yang masih belum like dan subscribe channel Ustazah, boleh tekan butang like dan juga subscribe serta tekan bunyi loceng. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar, kita akan belajar satu lagi tajuk yang menarik, satu lagi tajuk yang baru. Okey, tajuk ini Ustazah kira tajuk ini dia boleh untuk semua. Okey, sama ada tahun 4, 5 dan 6. Okey, tajuk kita pada hari ini iaitu kata majmuk. Okey, kata majmuk ni banyak orang tanya dengan Ustazah. Okey, sama ada murid, guru, ada yang tanya. Okey, biasanya selalunya keliru. Nak tulis dia ni rapat ke, jarak ke untuk perkataan tersebut. Jadi hari ini Ustazah akan kongsikan berkaitan dengan tajuk kata majmuk, sama ada dia dirapatkan ataupun dijarakkan. Okey, bila masa dia dirapatkan dan bila masa dia dijarakkan. Okey. Untuk hari ini kita masuk tajuk kata majmuk. Okey, kita tengok yang pertama. Kata majmuk serangkai ataupun dirapatkan. Okey, maksudnya perkataan itu kata majmuk ni adalah dua perkataan. Okey, dia ada dua perkataan, okey, dia bergabung. Okey, dua perkataan ada dua perkataan. Okey, sama ada dia ditulis rapat ataupun jarak. Okey, kita tengok yang pertama iaitu kata majmuk serangkai ataupun dirapatkan. Maksudnya perkataan kata majmuk ini dia ditulis dirapatkan. Bila masa dia dirapatkan, okey, kita tengok. Dirapatkan ejaannya dalam Rumi, maka dirapatkan juga dalam ejaan Jawi. Okey, ni saya nak terangkan. Okey, kalau perkataan tersebut, kata majmuk itu, ketika dia dalam tulisan Rumi, ejaan Rumi, dia dirapatkan. Okey, dia dieja dirapatkan. Okey, dirapatkan, maka dalam tulisan Jawi pun kena dirapatkan juga. Maknanya dia mengikut bagaimana dalam penulisan Rumi, begitu juga dalam penulisan Jawi. Okey, apa dia contoh kata majmuk yang dirapatkan ini? Okey, kita tengok yang pertama, iaitu contoh dia, ni antara contoh ya. Anak-anak boleh rujuk dalam buku teks ataupun di dalam kamus ataupun di dalam buku apa-apa buku, surat khabar ke, cari yang berkaitan dengan kata majmuk. Okey, antara contoh dia yang pertama antarabangsa. Okey, antarabangsa ketika dia dalam tulisan Rumi dia rapatkan. Okey, jadi dalam tulisan Jawi pun dia perlu rapat. Okey, dirapatkan mengeja. Okey, yang kedua kerjasama. Okey, rapat kan? Dia rapat. Okey, kerja sama. Dia asalnya dua perkataan. Tapi dia digabungkan menjadi kata majmuk dan ditulis secara rapat. Kerjasama. Okey, yang ketiga jawatan kuasa. Dia asalnya jawatan dengan kuasa. Dicantumkan untuk membina kata majmuk. Okey, jadi ketika Rumi dia dirapatkan, maka ketika Jawi pun kena dirapatkan. Okey, antara contoh lain apa? Contoh lain kalau dirapatkan, setiausaha.
Boleh cari. Cuba anak-anak cari dalam kamus ke, dalam buku ke, perkataan kata majmuk. Kata majmuk maknanya dua perkataan digabungkan dan dieja, ditulis secara rapat. Okey, ini antara contoh. Okey, jom kita nak tengok macam mana cara untuk mengeja dalam jawi. Okey, macam mana kita nak rapatkan tu? Okey, antarabangsa, kerjasama. Okey, dalam tu ada kaedah. So, jawatan kuasa. Okey, ada kaedah dalam tu. Jom kita tengok bagaimana cara untuk mengeja dia. Okey, baik. Sekarang Ustazah nak tunjuk bagaimana cara untuk mengeja kata majmuk yang dirapatkan. Okey, iaitu yang pertama tadi, yang dirapatkan. Contoh dia apa tadi? Antara bangsa. Lagi apa? Kerja sama. Itu antara contoh. So, jom kita eja perkataan antara bangsa. Okey, sama-sama. Boleh buat sama-sama dengan Ustazah. Okey, ambil buku ataupun kertas, boleh buat sama-sama dengan Ustazah. Okey, jom kita eja. Perkataan dia adalah antara bangsa. Okey, ini adalah kata majmuk. Okey, kata majmuk yang dirapatkan. Okey, kata majmuk yang dirapatkan. Okey, kita nak eja perkataan ni. Okey, antara bangsa. Okey, yang pertama sekali kita tahu dia adalah kata Melayu. Okey, dia adalah kata Melayu. Yang kedua kita kena pecahkan suku kata. Antara bangsa. Okey, ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku kata. Okey, kemudian kita letakkan KV. K, V, NG ni adalah huruf digraf. Okey, jadi dia adalah huruf konsonan. K, V. Okey, dah selesai. Dah selesai. Okey, kemudian kita cari hukum. Ada tak hukum dalam ni? Ada tak hukum dalam perkataan antara bangsa? Okey, hukum dia yang pertama ni KVK. Hukum dia KVK. Tengok vokal dia, vokal apa kat sini? Vokal A kan? Apa kita nak buat? Kita kena buang. Okey, kita kena buang. Okey, ada lagi antara bangsa. Antara bangsa. Tak ada. Okey, kalau dah tak ada hukum, so kita padankan kepada huruf jawi. Okey, kita padan. A, alif. And nun. Okey, ni kita kena padan kena huruf tunggal. Ti, ta, A, alif, R, Ro, A, alif, okey, B, ba. Kemudian A kita dah buang kan? Lepas tu NG huruf digraf padanan dia huruf apa? Nga. Okey. S, sin. A, alif. Okey, dah selesai padan. Okey, dah selesai padan. So, kita nak cantumkan. Okey, letakkan simbol. Okey, alif nun, tambah nun ta, tambah ta alif, tambah alif ro, tolak. Ni tolak, alif ba, tolak. Ba tambah, tambah, tambah. Okey, dah selesai. Jom kita cantumkan. Alif, nun, ta, alif. Ro, alif, ba, nga, sin, alif. Okey. Antara bangsa. Macam itulah eja antara bangsa untuk kata majmuk yang dirapatkan. Okey, Ustazah bagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi apa? Apa yang kita buat tadi? Yang dirapatkan tu. Antara bangsa lagi apa? Kerja sama. Contoh perkataan kerja sama. Okey, jom kita tengok. Kerja sama. Okey, kerja sama. Okey, jadi kita buat macam biasa. Macam yang atas tadi. Kerja sama. Dia adalah kata Melayu.
Okey, bila kata Melayu, dia mesti ada kaedah. Okey, potongkan suku kata. Kerjasama. Okey, letakkan konsonan vokal. KV, 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 KV. Ada hukum tak dalam ni? Kerja sama. Ada hukum tak? Ada. Yang pertama, hukum KV, KV ni. Hukum KV, KV, vokal A dan A. Okey, tengok konsonan terakhir dia huruf M. M ni huruf apa? KT5 ke KT12? Dia adalah KT12. Jika KT12, apa kita nak buat? Huruf A dia kita kena buang. Jadi, A yang di akhir ni kita kena buang. Lagi satu, kerja. I. Ini I masam ke I manis? Kerja. Masam ke manis? Kerja. Masam ke manis? Masam. Bila masam, kita kena buang. Ini kita kena buang. Ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Jom kita padankan kepada huruf Jawi. K. Okey. Satu lagi. K ni kita nak padankan dengan huruf apa? Kaf ke kof? Dengan huruf kaf. Sebab dia huruf pertama. K dia duduk di awal perkataan ataupun awal suku kata. Jadi kita padankan dengan huruf kaf. Okey, jadi K ni kita padanan dia adalah huruf kaf. Okey, kemudian R, I kita dah buang sebab dia I masam. Okey, Ro. Okey, J, Jim. Okey, E, alif. Okey, S, sin. E, alif, M, mim. Okey, jadi dah dapat kita cantumkan kaf ro tambah ro jim tolak jim alif tambah alif sin tolak sin alif tambah alif mim tolak. Dah dapat cantumkan kaf ro jim alif sin alif mim. Kerja sama. Okey, jadi ada dua contoh perkataan kata majmuk yang ditulis dirapatkan, iaitu antarabangsa dan juga kerjasama. Kalau dalam ejaan Rumi dia rapat, maka dalam ejaan Jawi pun kita kena rapat. Okey, itu yang pertama. Okey, itu tadi adalah contoh yang pertama kata majmuk yang ditulis dirapatkan ataupun dirapatkan ataupun didekatkan. Okey, dirapatkan. Maknanya serangkai. Dia ditulis serangkai ataupun dirapatkan. Okey, kita tengok yang kedua, kata majmuk yang kedua iaitu kata majmuk dijarakkan atau terpisah. Maksudnya yang ni, ini yang selalu orang keliru. Nak tulis berjarak ke, nak tulis rapat. Okey, kita tengok yang kedua, kata majmuk yang dijarakkan ataupun terpisah. Terpisah maknanya dia terpisah lah, dia tidak digabungkan, tidak dirapatkan. Okey, dijarakkan ejaannya dalam Rumi jika dijarakkan juga dalam ejaan Jawi. Maknanya sama juga macam yang tadi. Okey, yang ni kalau dalam ejaan Rumi dia dijarakkan, maka dalam ejaan Jawi pun kena dijarakkan. Kena jarakkan. Okey, contoh dia, kita tengok contoh dia. Apa dia? Terima kasih. Terima kasih. Dua perkataan kan? Okey, tapi dia ditulis jarak. So, dalam ejaan Jawi, kita kena tulis jarak lah juga. Okey, sama ada. Yang sama ada ni selalu orang keliru. Nak tulis sama ada, sama S-A-M-A-D-A, sama ada ataupun sama ada. Okey, sebenarnya ejaan sama ada, sama ada. Ada dua. Okey, jadi dia di eja jarak. Okey, dalam ejaan Jawi, maka jarakkan juga seperti ejaan Rumi. Okey, yang ketiga, campur aduk. Okey, contoh lain apa? Tengah hari. Contoh lain lagi apa? Boleh cari. Okey, cuba cari. Maknanya dua perkataan. Okey, tapi dia ditulis di eja jarak.
Okey, jika dalam Rumi dia jarak, maka dalam Jawi pun dia jarak. Okey, faham? Okey, kita tengok cara nak mengeja untuk perkataan kata majmuk yang dijarakkan ataupun yang terpisah. Okey, jom kita tengok pula kata majmuk yang kedua, iaitu kata majmuk yang ditulis dijarakkan ataupun dia terpisah. Sebab apa? Sebab bila dalam ejaan Rumi dia terpisah ataupun dijarakkan, maka dalam ejaan Jawi pun juga kena dieja terpisah ataupun dijarakkan. Contoh perkataannya tadi apa? Terima kasih, lagi apa? Campur aduk, lagi apa? Sama ada. Jadi kita nak eja perkataan terima kasih. Ni selalu sebut perkataan ni kan, terima kasih. Tapi tahu tak macam mana nak eja dia? Jom kita buat sama-sama. Okey, perkataan dia adalah terima kasih. Terima, okey, kasih. Okey, yang ni dia dijarakkan. Okey, dia dijarakkan. Okey, bagi dekat sikit. Okey, dia dijarakkan ketika ejaan Rumi. Maka dalam tulisan Jawi, dalam ejaan Jawi juga kita kena eja jarak. Okey, ada dua perkataan. Okey, dia adalah kategori kata Melayu. Okey, dipecahkan suku kata terima kasih. Okey, KV, 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 K. Ada hukum tak dalam ni? Terima kasih. Okey, yang pertama hukum huruf I. I ni I masam ke I manis? Terima kasih. Masam kan? Jadi kita kena buang. Okey, kemudian ada lagi hukum? Ada, iaitu huruf K. K dia kat mana? Huruf yang pertama dalam suku kata. Okey, dalam perkataan dia jadi huruf pertama. Jadi kita kena padankan dengan huruf kaf ke kof? Padankan dengan huruf kaf. Okey, jom kita padankan kepada huruf Jawi. Tita. Okey. R. Ro. I. Ya. M. Mim. E. Alif. Okey, anak-anak boleh buat sama-sama dengan Ustazah ya. Okey, kemudian kita nak eja kasih pula. Okey, kaf. Tadi kita padankan dengan huruf kaf. Okey, kemudian E, alif. Okey, buat sama-sama dengan Ustazah. Okey, nanti tengok siapa yang betul ejaan dia. Sin, I, ya. Kemudian H, huruf H. Okey, jadi kita cantumkan. Okey, tambah, tolak, tambah, tambah. Okey, kemudian yang ni tambah, tolak, tambah, tambah. Jadi jom kita cantumkan perkataan ni. Okey, cantumkan huruf ni dari satu perkataan. Okey. Kasih. Okey. Jadi ejaan terima kasih. Okey. Dia dua perkataan dalam kategori kata majmuk yang dijarakkan. Okey. Satu lagi kita nak eja. Jom kita eja satu lagi perkataan. Apa dia? Sama ada. Macam senang kan? Ini yang selalu orang keliru. Sama ada ejaan dia sama S-A-M-A. Dia sama. Orang selalu keliru. Nak eja macam ni ke? Okey. Nak eja yang ni ke ataupun yang ni? Okey. Ataupun yang ni. Okey. Jadi ejaan yang sebenar adalah yang ni. Yang ini salah. Okey. Sama ada. Dia adalah kata majmuk yang dijarakkan. Okey. Jom kita eja dia. Okey. Ini adalah kata Melayu. Okey. Ada ni adalah ejaan tradisi. Jadi ingat balik ejaan ada untuk perkataan tradisi untuk ejaan ada. Dia sama. Okey, yang ni dia sama. Okey, jadi sama ada berapa suku kata? Ada dua. KV, KV. Ada hukum tak dalam ni? Ada. KV, KV, A dengan A kan?
Jadi yang ni M ni adalah huruf KT apa? KT 12. Apa nak buat dengan KT 12? Kita buang. Kita kena buang. Okey. Jadi macam mana nak eja? Jom. Ada lagi kaedah? Tak ada. Jom kita padankan pada huruf Jawi. S, sin, E, alif, M, mim. Okey, ada ni adalah ejaan tradisi. Okey, macam mana ejaan ada? Ada ejaan dia adalah alif, dal. Ejaan tradisi. Dia sama. Dia tidak berubah. Okey, dia adalah ejaan tradisi. Jom kita cantumkan tambah tolak. Okey, jadi kita cantumkan dua perkataan ini. Sama, ada. Okey, jadi ini adalah ejaan sama ada. Jangan keliru lagi untuk mengeja perkataan sama ada. Dia adalah kata majmuk yang dijarakkan, sama ada. Okey. Okey, itu tadi cara kita nak mengeja perkataan kata majmuk yang dieja dijarakkan ataupun terpisah. Okey, dah selesai untuk dua. Satu, kita kena eja secara dirapatkan. Yang kedua, kita kena eja dijarakkan. Okey, dah tak ada keliru lagi ya lepas ni. Okey, maknanya kalau dalam tulisan Rumi, ejaan Rumi, sama ada dia dijarakkan ataupun dirapatkan, maka dalam ejaan Jawi pun sama. Dia dijarakkan dan dirapatkan. Okey, dah selesai. Okey, tapi ada lagi info tambahan yang perlu kita tahu. Yang perlu anak-anak tahu. Apa dia? Jom kita tengok tambahan. Okey, jika perkataan kata majmuk itu ada imbuhan awalan ataupun akhiran, okey, maknanya dia dijarakkan. Maknanya dia tulis dijarakkan. Okey, maka kalau ada imbuhan awalan ataupun akhiran dalam kata majmuk itu, kita kena tulis jarak. Okey, kena tulis jarak. Contoh dia, tadi perkataan dia campur aduk. Tapi dia masuk perkataan, dia masuk imbuhan apa? Awalan. Ber. Okey, jadi kita kena tulis jarakkan. Bercampur aduk. Bercampur tu dia satu perkataan, aduk satu perkataan. Maknanya dia ditulis jarak. Okey, contoh yang kedua, diambil alih. Asalnya ambil alih. Kata majmuk tu. Tapi dia masuk imbuhan awalan di, maka kita kena jarakkan. Tetap dijarakkan mengeja dia. Okey, jom kita tengok. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, apa lagi info dia? Okey, yang kedua, jika ada imbuhan apitan, okey, kalau imbuhan apitan kita kena rapatkan. Kalau imbuhan apitan kita kena rapatkan. Kalau imbuhan awalan ataupun akhiran kita kena jarakkan. Kalau imbuhan apitan, kita kena rapatkan. Contohnya, tadi campur aduk. Bercampur aduk. Yang ni contoh dia, mencampur adukkan. Jadinya kita kena rapatkan. Mencampur adukkan. Adukkan tu pun kita kena rapatkan sekali. Maknanya dia jadi satu perkataan. Kena dirapatkan ketika mengeja dan menulis dia. Okey, yang kedua apa? Kuat kuasa. Tadi kuat kuasa ada kan? Kuat kuasa. Tapi kalau dia ada imbuhan apitan, dikuat kuasakan. Dia kena rapatkan. Dia kena rapatkan. Okey. Boleh nampak tak? Okey, jom kita tengok macam mana nak mengeja perkataan-perkataan ini. Imbuhan awalan ataupun imbuhan akhiran dan juga imbuhan apitan. Okey, kita nak eja pula untuk kata majmuk yang ada imbuhan. Okey, yang ada imbuhan. Sama ada imbuhan awalan, akhiran ataupun apitan. Ustazah nak tunjuk dua. Yang pertama imbuhan awalan ataupun akhiran. Kat sini Ustazah nak tunjuk imbuhan awalan. Okey, yang kedua nanti adalah imbuhan apitan. Okey, jom kita eja perkataan dia tadi apa? Perkataan yang kita eja tadi, yang kita belajar tadi. Okey, apa dia? Okey, imbuhan awalan kita ambil perkataan diambil alih. Jom kita eja diambil alih. Diambil ni adalah kata kerja.
Jadi dia kena rapat. Okey, diambil alih. Okey, diambil alih. So, kita nak eja dia kepada ejaan Jawi untuk kata majmuk perkataan imbuhan awalan di, iaitu diambil alih. Okey, ni adalah kata berimbuhan. Jadi, kita kena gunakan step cara nak mengeja perkataan imbuhan. Iaitu yang pertama, buangkan imbuhan. So, kita buangkan dulu imbuhan dia. Imbuhan apa? Imbuhan di. Buang dulu imbuhan dia. So, yang kita nak jawikan ni adalah perkataan ambil dengan alih. Jadi, jom kita eja perkataan, dua perkataan ini. Ambil ada dua, alih. Okey, dia adalah kategori kata Melayu. Okey, ini VK, KVK, VKVK. Okey. Ada tak dalam ni kaedah? Okey, ada tak? Tak ada. Ustazah ni KVK, betul dia KVK tapi vokal dia adalah huruf I. Jadi bila huruf I kita tak boleh buang. Hanya huruf A sahaja yang kita kena buang. Okey. Jadi kita padankan kepada huruf Jawi. A, alif, M. Ikut sama-sama Ustazah buat. Cuba buat sama-sama. Lepas tu nanti cuba letakkan jawapan. Kalau betul ejaan tu sama dengan ejaan yang Ustazah, tuliskan betul kat ruangan chat tu. Okey. Maknanya dia faham. Okey. Ambil ya. Lam. Okey. Perkataan yang kedua. A, alif, N. Okey, nampak tak? Okey. Lam. I. Ya. Kemudian H. Ha. Okey. Jadi kita cantumkan. Alif mim tolak, mim ba tambah, bayan tambah, tambah. Okey, alif lam tolak, lam ya tambah, tambah. Okey. Jadi kita cantumkan dia. Okey. Alif mim ba ya lam. Okey, kemudian yang kedua, alif lam ya ha. Alif. Okey, jadi kita dah jawikan kata dasar dia. Step yang ketiga untuk perkataan imbuhan, kita masukkan semula imbuhan. Imbuhan apa yang ada kat sini? Imbuhan di. Okey, imbuhan di. Okey, jadi kita nak tambahkan balik. Okey, nak masukkan balik. Jadi, ingat, kalau ada imbuhan di, imbuhan awalan di, se, ke, okey, kat sini ada imbuhan awalan di, dan kata dasar dia bermula dengan huruf alif. Okey, ni ada huruf alif kan? Huruf vokal, alif, A, ataupun alif. Okey, jadi kita kena letakkan apa dekat atas alif tu? Kita kena letakkan hamzah. Letakkan hamzah di atas alif sebab dia ada imbuhan di. Dan juga kata dasar dia bermula dengan huruf vokal alif ataupun vokal A. Okey, jadi kita cantumkan. Dah masuk, dah dapat. Kita cantumkan. Diambil alih. Jadi ini adalah ejaan dia. Diambil alih. Okey, maknanya kalau imbuhan awalan ataupun akhiran untuk kata majmuk, jadi kita kena eja jarak. Okey. Okey, baik. Kita nak jawikan pula perkataan imbuhan apitan. Okey, imbuhan apitan. Iaitu contoh dia mencampur adukkan. Kita nak eja perkataan ni. Campur adukkan. Okey. Panjang kan? Okey. Jadi ini ada perkataan imbuhan. So kita kena gunakan step mengeja perkataan imbuhan. Okey, buangkan dulu dia punya imbuhan. Men dengan kan. Okey. Jadi yang tinggal adalah campur aduk. Okey, campur aduk. Campur aduk asalnya kalau dia tunggal, okey, dia kita kena eja jarak. Tapi sebab dia imbuhan apitan, kita kena rapatkan. Jadi, campur aduk. Dia ada dua. Okey, jadi kita pecahkan. Campur dengan aduk. Jadi, kita letakkan KVK, KVK, VKVK. Ada hukum? Ada. KVK, vokal A, buang. Lagi ada.
K ni kat sini. K dia dekat akhir. So, kita padankan dengan huruf kaf. Okey. Kaf ke kof? Aduk ni adalah kata Melayu. Jadi, kita kena padankan dengan huruf kof. Kena padankan dengan huruf kof. Okey. Jom kita padankan pada huruf Jawi. Si, ca. Okey. M, mim. P, pa. Okey. U, wow. Ar, ro. Okey. E, alif. I, dal. U, wow. K ni tadi kita padankan dengan huruf Qaf sebab dia kata Melayu, K tu duduk di akhir. Okey, campur aduk. Jadi kita cantumkan dulu. Tambah, 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 tolak. Okey, kemudian ni tolak, tolak, tolak. Okey, jadi kita cantumkan. Ja, mim, pa, waw, ro. Aduk, dal, waw, qaf. Okey, campur aduk. Okey, okey. Asalnya campur aduk ni kita kena pisahkan dia. Okey, jadi dia asal dia macam ni. Ja, mim, pa, waw, ro. Okey, a, dal, waw, qaf. Okey, dia terpisah. Tapi sebab kita nak masukkan dia imbuhan apitan men dengan kan, okey, men dengan kan, jadi kita kena rapatkan. Okey, jadi kita masukkan dulu imbuhan dia. Imbuhan dia apa kat sini tadi? Men. Okey, men. Okey, yang akhir tadi kita nak masukkan imbuhan apa? Kan. Okey, kan. Okey, jadi kita cantumkan. Bila nak cantumkan tu kita kena rapatkan. Sebab apa? Sebab dia imbuhan apitan. Okey, jadi kita tulis mencampur. Okey, mencampur aduk. Qaf, kaf, nun. Mencampur adukkan. Okey, mencampur adukkan. So, sebab apa dia kena rapat? Asalnya campur aduk dia kata majmuk yang dijarakkan. Okey, tapi sebab dia masuk imbuhan apitan, okey, jadi kita kena rapatkan bila mengeja dia. Kena rapatkan. Mencampur adukkan. Kena rapatkan. Okey, itu saja untuk ejaan perkataan imbuhan, awalan dan juga apitan. Okey, kita dah selesai untuk kata majmuk pada hari ini. Iaitu Ustazah ulang semula untuk tajuk pada hari ini iaitu kata majmuk. Kata majmuk ada dua cara kita nak menulis. Okey, yang pertama, kata majmuk serangkai ataupun dirapatkan. Maksudnya kita kena eja, kena tulis dia dirapatkan. Jika dalam ejaan Rumi dia rapat, maka dalam ejaan Jawi pun rapat. Contoh apa tadi? Kita dah tengok tadi kan? Okey, kita tengok balik nota ni. Contoh perkataannya apa tadi? Antarabangsa. Okey, dia rapat kan? Jadi dalam ejaan Jawi pun kita kena rapat. Bagaimana nak mengeja dia? Tengok tadi Ustazah dah tunjuk kan? Okey, kemudian yang kedua, kerjasama. Dia rapat. So, kena eja rapat dalam tulisan Jawi. Okey, yang kedua, kata majmuk yang kedua iaitu kata majmuk yang dijarakkan ataupun terpisah. Maknanya dia dua perkataan tu dia tulis jarak. Okey, terpisah antara dua perkataan tu. Tapi dia masih dalam kategori kata majmuk. Okey, kalau dalam ejaan Rumi dia jarak, maka dalam tulisan Jawi, dalam ejaan Jawi juga kena jarak. Okey, contoh dia apa? Terima kasih, sama ada, ataupun campur aduk. Boleh cari lagi banyak perkataan. Banyak lagi perkataan yang ada kata majmuk yang dijarakkan.
Okey, dan juga nanti cuba cari perkataan kata majmuk yang dirapatkan. Okey, satu lagi info. Okey, jika dia ada imbuhan, okey, kalau ada imbuhan awalan ataupun akhiran, kita kena jarakkan ketika tulis dia. Kalau imbuhan awalan ataupun akhiran, kita kena tulis jarak. Okey, kena jarakkan menulis dia. Contoh, bercampur aduk, diambil alih. Kena dijarakkan. Okey, yang kedua, kalau ada imbuhan apitan, okey, kalau ada imbuhan apitan, kita kena rapatkan. Kena rapatkan. Contoh, mencampur adukkan. Kena rapat. Dia jadi satu perkataan. Okey, mencampur adukkan ataupun dikuat kuasakan. Jadi kita kena rapat. Sebab apa? Sebab dia ada imbuhan apitan. Mencampur adukkan, apa imbuhan apitan dia? Men dengan kan. Yang dikuat kuasakan tu, apa imbuhan apitan dia? Di dengan kan. Jadi itu kedua-duanya adalah contoh untuk imbuhan apitan. Okey, jelas? Kalau anak-anak nak lebih jelas, okey, cuba cari perkataan kata majmuk sama ada yang dirapatkan ataupun dijarakkan dan cuba jawikan. Cuba eja jawi. Macam mana nak menjawikan? Okey, ingat balik yang Ustazah kongsi dalam pelajaran-pelajaran yang lepas, bagaimana cara untuk mengeja kata dasar. Okey, setiap kali kita nak menjawikan perkataan, kita kena jawikan kata dasar supaya ejaan kita itu pasti betul. Walaupun di perkataan imbuhan ada step dia kan untuk mengeja perkataan berimbuhan. Cuba ingat balik pelajaran Ustazah yang lepas. Okey, pada yang masih belum mengisi kehadiran, boleh tekan link kehadiran di ruangan chat. Okey, nanti isikan sahaja maklumat yang ada di dalam Google Form tersebut. Okey, Ustazah rasa itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sekali lagi Ustazah mohon maaf kerana Ustazah tidak dapat nak buat secara live macam minggu-minggu sudah. Kerana ada sedikit masalah. Okey, jadi Ustazah kongsikan juga untuk kelas pada hari ini secara live tapi secara premier. Okey, jadi sesiapa yang belum lagi jelas tentang tajuk pada hari ini, boleh ulang semula tengok video ini dan cuba buatkan latihan. Okey, untuk lebih faham, rajin-rajin buat latihan, rajin-rajin tulisan, mengeja ejaan jawi. Okey, semoga kita berjumpa lagi di pelajaran pada akan datang. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan satu lagi kelas PDPR secara live sebelum kita bercuti. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih pada yang join kelas Ustazah pada hari ini dan tahniah pada anda semua yang mengikuti kelas Ustazah. Ingat, jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah Hairina Rina. Terima kasih. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.